Baik. Lanjutan perbincangan yang kita gezek dalam kuliah lepas. Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata marra Rasulullah SAW ala qabrain. Satu hari Nabi SAW jalan dengan sahabat, lalu dua kubur. Ada kubur. Faqala ama innahuma la yu'azzabani. Nabi kata ni, nak abang dekat apa? Dua kubur ni dalam tengah kena azab. Nabi kata lagu tu. Wa ma yu'azzabani fi kabir. Depa ni diazab atas satu perbuatan yang depa buat masa hidup, yang depa duk ingat benda tu bukan benda besar. Mereka duk ingat benda tu benda kecil ya. Benda ni tak berdosa, benda ni tak sampai nak kena azab dalam kubur. Mereka duk ingat macam tu. Mereka ingat benda ni benda kecil. Dalam riwayat Al-Bukhari kata apa? Wa innahu lakabir. Dia kata, tapi hak mereka duk ingat kecil ini, Nabi kata itu besar. Jangan buat main-main. Itu dalam riwayat satu lagi. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Nabi kata ni, dua kubur ni, seorang ni dia punya masalah yang duk kena azab lah ni, pasal masa dia hidup atas dunia dulu, dia ni namimah. Kita dah gezek sikit bulan lepas itu. Namimah ni maksud dia apa? Duk move around, go here and there, duk fitnah orang, duk adu domba orang, duk nak bagi orang bergaduh di dalam masyarakat. Dulu dalam konteks hari ni, duk main WhatsApp, duk tembak pi, duk forward pi benda-benda yang tak tahu kesahihan, tak tahu betul tak betul, tapi duk tembak masuk, duk tembak masuk, duk tembak masuk. Kerana dia tolak pi, masuklah satu grup tu ada 200 orang, tiap-tiap seorang dalam 200 tu tembak pi dalam grup lain, lagi 200, lagi 200, semua tu nak menyebabkan dia kena siksa kubur. Kalau sekiranya benda yang dia tembak tu berupa fitnah dan tuhmahan, dia dianggap sebagai orang yang buat fitnah. Namimah maksudnya apa? Duk pelaga orang, bagi orang bergaduh. Bahkanlah hadis Nabi kata apa? La yadkhulul jannatan namam. Nabi kata tidak akan masuk syurga orang yang duk buat kerja ni, duk pelaga orang, duk fitnah orang, duk bagi orang bergaduh. Dia tidak akan masuk syurga. Nabi kata. Kalau sampai nak kena azab kubur, kalau sampai nak kata tak boleh masuk syurga, benda ni kecil ke besar? Benda ni besar. Itu sebab dalam hadis Bukhari dia kata wa innahu lakabir. Ini benda besar. Walaupun hampa ingat kecil, tapi ini benda besar. Tuan-tuan, ni kali yang keberapa ratus dah kita duk sebut ni. Bahayanya kita duk tolak benda-benda fitnah dalam masyarakat ni. Bahaya, tuan-tuan. Habanglah berapa ratus kali pun benda ni duk jadi macam itulah dalam masyarakat kita. Saya sendiri duk terima macam-macam. Saya sendiri. Hak mana yang kita tahu kata pasti benda tu tak betul, saya counter. Saya kata tak betul, yang ni yang betul. Oh, sorry Ustaz. Sorry Ustaz, yang tembak pergi berapa ramai dah ni. Oh tuan-tuan, jangan tuan-tuan. Jangan. Kita jadi muflis di hari akhirat esok. Tuan-tuan, sayang tuan-tuan, main masjid, duduk, mengaji, dengar Quran, dengar hadis Nabi, lambat main hari Senin, hari Khamis, kita puasa, lambat main hari Ashura, hari wukuf, kita puasa. Tengok-tengok kita duk buat benda ni. Habis segala amalan kita. Apa faedah kita dapat? Kita forward benda yang tak tahu, ujung pangkai, yang tak tahu benar salah ni. Apa faedah kita dapat? Kita tak dapat apa pun. Kita syok sendiri saja. Yang akibat dia, ni hak Nabi duk cerita ni. Nabi tengah-tengah jalan, lalu dua kubur. Nabi kata, ni nak abang dekat apa? Ni dua-dua ni, innahuma yu'azzaban. Ni dua-dua kubur ni, bawah tengah kena godam. Tengah kena azab lah ni. Nabi kata, wa ma yu'azzabani fi kabir. Mereka duk ingat, benda yang mereka buat di atas dunia dulu, mereka duk ingat itu bukan benda besar. Itu saja seronok-seronok aja. Forward saja. Lah hadis lain kata, wa innahu lakabir. Tetapi ini benda besar. Hampa boleh kena azab dalam kubur. Hampa boleh sampai tak boleh masuk syurga atas perbuatan hampa ni.
Karena fitnah yang kita sebar, ada orang teraniaya, ada orang kena zalim, ada orang tak sepatutnya dihukum salah, telah dihukum salah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa ammal akhar, Nabi kata ni kubur hak satu lagi, fakana la yastatiru min baulih. Hak satu lagi ni masalah dia ni kencing. Di atas dunia dulu, dia ni macam mana? Macam-macam tafsiran ulama di dalam tajuk la yastatiru fi baulih. Sebahagian kata apa? Dia kencing di tempat open. Kita buat contoh dalam kuliah lepas. Dia pergi buang air di tempat yang semua orang boleh tengok. Contoh kita buat apa? Dia pergi berhenti dekat RNR, pancong punya banyak ada, dia pergi cari hak mangkuk berdiri tu. Orang duk lalu lalang semua duk tengok. Allah, ustaz perangai duduk. Ustaz. Kita sebut bulan lepas. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Satu, ulama kata apa? Azab kubur. Yang kedua, dalam hadis lain dia kata la yastabri'u min baulih. Dia ni kencing dalam bilik air, tutup elok semua, tapi dia ni tidak istibrak bila habis kencing. Bila habis kencing, dia kena buat satu benda yang dipanggil istibrak. Bari, maksudnya bagi habis, bagi tus. Buatlah macam mana pun, bagi stop ayat kencing tu. Nak berdehem ke, nak urut ke, nak buat macam mana, buat bagi bagi habis ayat kencing tu, supaya ayat kencing tu tak duk keluar, tak berhenti-henti, yang menyebabkan dia ni duduk dalam najis, yang menghalang ibadat dia. Dia tak jaga benda tu, dia kencing lagu tu dia keluar pi. Sekali lagi dia pergi semayang dengan Allahu Akbar. Dua. Yang ketiga, ni ulama bahas tentang hadis ni. Yang ketiga, dia kata dia ni dia kencing duduk dalam bilik tertutup dan dia istibrak dan semua cantik. Cuma dia ni tak jaga, dia tak teliti. Sehingga kenapa? Bila dia kencing tu, mercik najis kena pakaian dia. Sehingga mengganggu ibadat dia. Ini yang ketiga. Dia tak ada satu precaution sebelum masuk pi kencing tu. Kita ni jaga kain baju kita ni, kita nak pakai semayang, kita nak apa semua. Bila nak masuk tu, sintin kaki seluar. Sintin tau, sintin. Sintin kaki seluar tu, lipat, naik bagi parah lutut ke apa ke. Jaga pasal apa? Kita tak mau saat lagi dia merecik, dia kena seluar kita. Kita nak pakai semayang tak boleh. Sebab seluar kita sudah kena najis. Dia tak jaga. Tapi kalau dia jaga, tapi pai ayam ulang senduk kita abang bulan lepas. Ini leceh. Yang tu leceh. Kena juga. Itu habis. Kita habis punya jaga. Kalau pergi jadi macam tu, Allah ampunkan kita. Kita cuci takat mana yang boleh, kita semayang. Semayang, kena semayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini dua kubung, ini dua kesalahan duk ada. Hak satu ni apa dia? Namimah. Dia cerita duk pelaga orang, duk bagi orang bergaduh, ini kerja dia. Hak lagi satu ni apa dia? Hak lagi satu ni ayat kencing yang cerita ni, menyebabkan ibadat dia terganggu. Kemudian Nabi kata fada'a bi'asibin ratbin. Nabi SAW minta dalam sebuah hadis dia kata bijaridatin ratbin. Dia minta supaya sahabat ambil mai pelepah kurma yang masih basah. Bawa mai dekat Nabi, fasyaqqahu bithnaini. Nabi koyak pelepah kurma satu tu, koyak bagi jadi dua, thumma gharasa ala hadhihi wahida wa ala hadha wahida. Nabi ambil, Nabi pacak di atas kubur ni satu, pacak di atas kubur ni satu. Pelepah kurma basah tu Nabi koyak, Nabi pacak di atas dua-dua kubur ni. Gharasa ala hadha wahida wa ala hadha wahida. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda, Nabi kata la'allahu an yukhaffafu anha ma lam yaibasa. Nabi kata mudah-mudahan selama pelepah ni masih basah dan belum kering, mudah-mudahan diringankan azab kepada dua orang ni. Nabi buat begitu. Baik, persoalan timbul dia apa dia? Apa cerita ni? Amalan pido pacak apa benda di atas kubur ni, adakah itu sunnah? Itu perbincangan dia. Dan kita bila tengok orang di kebumikan mayat apa semua sahlera selesai, dia pergi kepak pokok apa? Pokok kemboja, pokok bunga kemboja, perak mai pacak satu. Sebahagian buat tu tak tahu balai kurang pun, dia tengok orang buat, dia buat. Dia tak tahu apa pun dia tak tahu. Dia ambil pokok pecah.
tanpa dia tahu apa, zero. Dia mengikut orang ya. Okey, ramai tak geng yang ikut ni? Ramai tuan-tuan. Ramai kan. Saya ramai orang tanya kadang-kadang tu, dia kata, ustaz nak tanya ustaz tu, adakah hadis bila buat turun mayat daripada rumah ni, Al-Fatihah langkah setapak, Al-Fatihah langkah setapak, Al-Fatihah langkah setapak baru pergi. Adakah hadis? Sengai lah soalan ni, dia sengai lah. Sebab soalan tanya ada tak hadis, saya abang kata tak ada. Habis tu orang duk buat, dia main soalan ni serabut lah, kita jadi serabut, kita jawab lebih-lebih, lepas tengok kita ikut mata tu. Ni kok mana ni? Soalan tu tanya, ustaz adakah hadis cerita tentang benda ni? Saya tak pernah jumpa, jadi saya kata tak ada lah. Tu ada apa duk buat? Tanya mereka lah. Kalau saya buat, tanya saya. Kan? Baik. Pasal apa tu dia buat tu? Pasal pokok kemboja tadi ya. Dia pun tak tahu apa. Dia tengok daripada ni ke ni. Semua orang duk buat lagu tu. So, buat lah. Mai zaman lah ni, orang duk tanya dalil. Zaman lah ni, kita nak hidup cara agama. Agama ni apa dia? Kena ada dalil. Adakah Nabi buat, sahabat buat dan sebagainya? Tak ada. Dia tak ada tu nak abang lagu mana. Kita tidak kata orang yang buat tu salah. Dia kata takkan baca Fatihah pun salah. Baca Fatihah tak salah. Baca. Dah yang duk pergi gear 1, gear 2, gear 3 tu. Tak tahu lah tu, kena tanya mereka lah. Sampai saya tengok ada satu mayat, mai bawa dengan van. Nak bawa pergi kubur, bawa dengan van sebab kubur jauh. Driver van pun lagu lepas brek lagu tu. Jadi bila benda macam ni, orang tanya. Kalau orang tak tanya tak apa. Bila orang tanya, kita ini susah. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Orang hari ni bila ditanya tak apa, ditanya, habis ustaz kalau kita tak buat tak apa ke? Kok suka? Kan? Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Zaman makin berubah, orang makin nak tahu, orang makin nak satu-satu amalan biar dengan ilmu. So orang nak tanya. Kita tidak boleh tahan orang daripada bertanya. Orang akan tanya. Dan kita kena jujur dengan Allah dan dengan Nabi SAW. Ada, tak ada. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Pelepah ni tak habis lagi, pelepah tadi. Nabi koyak dan Nabi pacak. Timbul persoalan, macam mana cerita tu? Adakah kita hari ini, bila ada kematian, selesai dikebumikan, kita ambil, sebab kita tak ada pokok korma, kita ambil pokok kemboja, kita pergi pacak. Adakah dengan memacak rantin pokok kemboja itu, syekh duduk dalam tu akan diringankan azab dia? Adakah macam tu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itulah satu-satunya hadis yang cerita Nabi buat, dan tidak ada riwayat Nabi buat ke tempat lain. Dan tidak ada riwayat menceritakan sahabat buat benda yang sama. Tak ada. Walaupun begitu, dia main macam tu. Walaupun begitu, Imam As-Suyuti, ini pun alim besar tuan-tuan. Imam As-Suyuti, dia kata apa? Perbuatan ambil apa-apa ranting dahan pokok yang hidup ni pi pacak di atas kubur, kata Imam As-Suyuti, itu sunnah. Dia kata. Apa alasan Imam As-Suyuti? Sebab ada hadis kata Nabi buat. That's it. Okey. Jadi cerita pergi ambil pokok kemboja, pacak dan sebagainya, masih ada sandaran lagi. Apa dia sandaran dia? Hadis Nabi ambil jaridah, pelepah kurma, Nabi pacak. Maka berdasarkan hadis itu, kita ambil dan kita buat. Kita niat kata ikut sunnah Nabi. Kata Imam As-Suyuti, itu perbuatan sunnah, dia kata. Habis itu, adakah selagi mana pokok kemboja tu masih lagi duk basah tak kering, dia akan diringankan azab? Wallahu a'lam. Imam Suyuti kata kita tak tahu, itu Allah punya urusan. Kita buat takat tadi ya, sebab ada hadis Nabi ambil pelepah pacak, kita ambil pokok-pokok apa-apa pacak. Dengan mengambil kira ayat Quran dan hadis yang menceritakan kata pokok-pokok ni bertasbih kepada Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan kepada dia. Dia kata ambil yang tu, kata Imam As-Suyuti. Okey, ada sandaran dia? Ada. Dan satu pendapat yang lain lagi, dia kata no, dia kata tak ada. Ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Nabi saja yang kalau buat tu diringankan azab. Lain daripada Nabi kalau buat tidak akan dapat apa yang keistimewaan yang dapat kepada orang tadi. Ini satu pendapat yang kedua. Baik, kita nak ambil yang mana?
Mana-mana pun tak apa. Kalau kita ambil pacak dengan niat dalam hati kita apa, Nabi pernah buat macam ni, dan mudah-mudahan menjadi sebab kepada diringankan atau mudah-mudahan kita doa kepada Allah, pulang balik kepada Allah. That's it. Masih lagi ada hadis dan sandaran yang dipegang oleh orang hebat. Siapa dia? Imam As-Suyuti. That's it. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia mai pula. Yang pastinya apa dia? Yang pastinya bila ada kematian, 3 benda ni pasti. Satu apa dia? Waladin salih yad'ulah. Yang tu tak ada pertikaian. Matilah siapa pun, anak yang salih, doakan dia. Allah bagi kebaikan pada orang mati. Yang pastinya apa dia? Sadaqatin jariyatin. Sedekah jariah yang dia pernah buat masa hidup. Dia dah mati, duk jalan lagi pahala dekat dia. Macam Tan Sri Rashid Hussein tadi ni, masjid buat ratus-ratus juta, punya sebiji-sebiji masjid dia buat. Masjid Abdullah Fahim baru berapa juta? Masjid Abdullah Fahim sehingga baru dalam 30 juta kot. Masjid Abdullah Fahim tu 30 juta tu pun hebat dah. Mercu tanda untuk kepala batas. Mercu tanda. Siapa pun pergi impress Masjid Abdullah Fahim ni. Siapa pun pergi masuk masjid, rasa kemasjidannya itu. Kan? Rasa tu masjid tu. Dia ada masjid kita masuk. Masjid kan museum ni aku duduk. Jadi tu. Ada juga. Kadang-kadang dia jadi tak tahu ni masjid kan museum ke apa. Duduk pening. Kan? Masjid apa masuk memang masjid. Dia punya feel tu. Dia punya feel. Satu benda yang susah nak abang. Okey. Dan Sri Rashid Hussein buat masjid 100 juta sebiji dia buat. Masya Allah tuan-tuan. Tengok daripada luar pun masuk dalam, Allahu Akbar. Sudah tentu itu jariah dia. Dia mati esok, pahala duduk jalan. Satu orang mai buka pancung ambil air semayang dia, pahala. Kecuali dia mai buka kepala pancung balik, yang tu dia berdosa. Dia berdosa. Tan Sri Rashid Hussein tak berdosa, dia berdosa. Dia pergi buka kepala pancung balik. Dia tak boleh tahan tengok elok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan yang ketiga yang pasti apa dia? Aw ilmin yuntafa'u bih. Nabi kata apa? Ilmu yang bermanfaat. Dia ambil manfaat daripada dia. Dia masa hidup, dia tak payah jadi ustaz. Tak payah. Tuan-tuan tak payah jadi ustaz. Untuk nak dapat pahala ilmu bermanfaat ni, tak payah jadi ustaz. Tuan-tuan duduk dalam grup WhatsApp, tolak masuk ya hadis-hadis ni. Daripada duduk tolak fitnah yang jadi muflis kita ni, tolak hadis. Saya ada satu sahabat Penang ni. Tiap-tiap hari, dah betul dah, dia hantar hadis kat saya. Tiap-tiap hari dia hantar main hadis. Dan saya baca. Saya baca tiap-tiap hari apa dia hantar. Walaupun hadis tu kita dah baca, kita dah munaqashah hadis tu di masjid dan sebagainya, tapi dia hantar. Dan saya percaya dia bukan hantar kat saya, dia hantar kat ramai orang. Hantar. Ni hadis apa, Nabi kata apa. Dan setiap ada syarah ringkas pula di bawah tu. Mana dia dapat tak tahu. Dia tiap-tiap hari. Kalau sehari dia tak hantar, saya kena telefon dia. Okey ke? Sihat kata. Pasal dia duk hantar hari-hari. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Bukan semua orang, tuan-tuan. Dia tahu semua benda hak kita tahu. Dan kita pun bukan tahu semua benda yang orang lain tahu. Jadi kalau kita share benda-benda yang berbentuk ilmu ni, dia akan jadi ilmu yang bermanfaat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan ni orang rajin nak buat klip video kan, kuliah-kuliah kita ni, dia tengok tang mana kat satu, dia gunting rak, ambil cantik. Cuma tu kadang-kadang salah gunting, bukan yang profesional duk gunting ni. Ada siapa kali gunting kuliah saya satu, bagi orang tengok. Ada orang sudah dapat klip tu, so tanya pula satu Syekh apa nama Qadi di Kedah ni. Syekh Qadi ni pun kalut telefon saya tengah-tengah malam ni. Dia kata, Syekh ni entah ada satu video ni, entah sebut ni, ana tak tahu lah aku ana salah dengar ke atau entah salah dia. Kita pun Tuan Syekh telefon ni. Saya kata apa dia? Berkenaan apa? Saya ana forward ente dengar tu. Kira dia forward mai lah. Saya pun dengar. Okey, so saya kata apa masalah dengan klip ni? Dia kata ada satu orang forward kat dia video tu. Orang tu kata ni Samsuri ni, panggil Samsuri lah. Dia tak panggil Ustaz Samsuri lah. Dia panggil Samsuri lah. Dia kata ni Samsuri ni, dia ni macam mana ni? Ni nak tanya Tuan Syekh, dia kata, Imam Muslim ni hidup zaman Nabi kah?
Saya duk nak cari punca ni, apa masalah dengan video ni kan. Dia kata Imam Muslim ni hidup zaman Nabi kah? Saya kata Imam Muslim takkan hidup zaman Nabi kot. Dia ada Bukhari, Muslim apa semua ni, mereka dah hidup zaman selepas Imam Mazhab. Tentu tak hidup zaman Nabi. Dah habis Imam Mazhab Hanafi, Imam Hanafi, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Habis dah baru main ni cerita imam-imam hadis ni. Bukhari, Muslim, Abu Daud ni mai kemudian. Daklah tu lah dalam hadis tu dia kata, entah sebut kata Nabi kata kepada Muslim. Oh, saya kata oh tu salah faham lah tu. Muslim tu bukan Imam Muslim riwayat hadis ni. Rawi hadis yang jumpa Nabi tu nama dia Muslim bin Al-Haris, bukan Imam Muslim. Oh, dia kata oh. Tapi video tu potong tang tu. Nabi kata kepada Muslim, start Nabi kata kat Muslim, dia kata Ustaz Samsuri dia kata Imam Muslim hidup zaman Nabi. Nabi cakap dengan Imam Muslim. Nampak tuan? Nampak? Potong tak kena tempat. Dia potong tak habis tu. Hadis tu dia tak ambil elok. Dia potong sekerat. Jadi sehingga kawan hak dengar ni pun dia ingat, Ustaz Samsuri ni celaru ni duk baca hadis dia tiap malam. Dia duk ingat Imam Muslim hidup zaman Nabi kan, dia duk main dia kata saya celaru. Dia celaru. Pasal apa dia celaru? Pasal dia dengar daripada potongan video yang dibuat oleh orang yang celaru. Dia jadi celaru lagu tu. Saya abang dekat qadi kita ni. Oh, dia kata okey, saya kata saat lagi saya cari full hadis, saya beritahu rawi dia daripada siapa, daripada Muslim bin Al-Haris. Kata, jadi Muslim bin Al-Haris tu yang Nabi kata dekat dia, bukan Imam Muslim yang rawahul Muslim di bawah tu, bukan. Muslim ni bukan seorang dia aja. Bukan kata sebut nama Muslim dia Imam Muslim itu. No, Muslim ni ada ramai, kan? Syamsuri pun ada, Masjid Pajak Song ada seorang Ustaz Syamsuri duk mengajar. Kan? Ada seorang Ustaz Syamsuri juga. Dia baru tanya saya juga itu pun. Dia kata Ustaz mengajar Masjid Pajak Song kala ni. Saya kata dah Masjid apa 54 Metang Buluh. Ada Masjid Pajak Song Ustaz ada mengajar kan. Tengok dalam ni ada Ustaz Syamsuri. Bukan seorang ni aja Syamsuri. Ada lagi Syamsuri lain kan. Ada lagi Syamsuri lain ada lagi. Ada lagi seorang lagi pula di Shah Alam. Datuk juga, Datuk Syamsuri juga. Dia ceramah di Shah Alam. Keluar pula satu poster ceramah perdana oleh Datuk Syamsuri. Ahmad juga dia pun. Orang Shah Alam pula dah telefon mai. Dia kata, Ustaz ada ceramah di sini kan malam ni? Saya kata saya duduk dah Penang ni. Dia kata ada poster keluar Ustaz ceramah. Ustaz mana? Ustaz dia kata. Saya hantar. Dia hantar mai. Datuk Syamsuri Ahmad. Saya kata pergi dah siapa dia ambil. Saya telefon pergi sana. Dia kata tadi Datuk Syamsuri Ahmad lain. Dia kata Allahu Akbar. Nampak tuan? Nampak dia boleh nak jadi benda tu. Okey. Jadi apapun pengajaran yang kita nak ambil dia jangan bagi jadi celaru. Itu Jangan bagi jadi celaru. Bila celaru ni dia masalah ramai orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, balik kepada pelepah tadi ni. Jadi pelepah tadi ni macam mana? Imam Asyuyuti kata kalau kita pacak tu itu ikut sunnah. Pasal Nabi ambil jaridah pelepah kurma pacak. Soal adakah selagi pelepah tu tak kering dia diringankan azab ataupun tak, itu urusan Allah. Imam Asyuyuti pun kata macam tu. Tapi satu pendapat lagi dia kata apa? No, dia kata itu Nabi saja kalau pacak dapat keringanan azab, kalau orang lain baik tak dapat apa-apa. Kalau orang lain buat tak dapat apa-apa. Itu pendapat yang ada di kalangan ulama. Whatever it is, dia kata pengajaran yang kita nak ambil ni apa dia, daripada hadis Nabi lalu jumpa kubur, Nabi kata dua-dua ni tengah kena azab. Nabi habaq dia ni kena azab pasal ni, dia ni kena azab pasal ni. Nabi minta pelepah baca. Apa pengajaran dia? Satu, azab kubur pasti. Tu pengajaran lagi besar. Azab kubur ni satu yang pasti. Kita tengok kubur tu nampak tenang ya, dalam macam-macam cerita tu ada. Kan, baru ni orang apa? Padang Mengali hantar kat saya satu ni. Bekas imam lama Masjid Padang Mengali. Dia meninggal dah 9 tahun dah. Okey. Kan Masjid Padang Mengali buat baru. Jadi pembesaran tapak masjid tu ambil kena sebahagian kubur. So depa terpaksa korek pindahkan kubur yang kena kawasan yang nak dibina masjid baru tu. Imam tadi ni yang kata almarhum imam, bekas imam yang mati ni, bila korek kubur dia, mayat dia intact tuan-tuan.
macam baru simpan tadi. Kau tak gambar baik kat saya. Sahabat yang hantar ni. Dia kata, Ustaz, dia kata, saya ada di situ masa tu. Menangis dia kata. Menangis. Apalah Allah nak tunjuk, dia kata. Orang berjauh agama pun ada apa semua. Sebab dia nak pindah kubur, kena mai lah. Dia kena dapat surat daripada untuk buat kerja tu. Pegang, pejai lagi badan semua. Intact, orang putih kata, masih. Ni semua anggota dah macam baru. Buka tengok, Masya Allah, orang tua ni. Alih pindah, elok-elok. Tuan, kemuliaan orang. Tak pernah ceramah, tak pernah apa pun, imam ya. Tapi apa satu kemuliaan dia di sisi Allah kita tak tahu. Macam ni Allah bagi dekat dia. Allah bagi. Pak tuan-tuan, kadang-kadang orang tua-tua kampung duk mengajar Quran ni, tak ada pun masuk ma'had tahfiz, tak ada pun title Al-Hafiz apa, tak ada. Tapi hari-hari mengajar Quran. Dan ni baca, dia dengar, dia boleh tegur. Dia ni baca, dengar, dia boleh tegur. Dia hafal sebenarnya. Dia hafal. Tapi dia tak masuk ma'had tahfiz, dia tak ditauliahkan dengan Al-Hafiz, tak ada. Tapi sebenarnya dia hafal. Anak-anak murid duk main ni, satu kampung dia duk main baca Quran dekat dia ni, lepas subuh main, sekali lagi lepas zuhur main, sekali lagi lepas maghrib main, budak-budak duk main. Dia dengar tu, kalau salah dia boleh tegur, kalau salah dia boleh tegur. Bacalah surah apa, ayat apa pun dia tahu, kalau salah dia boleh tegur. Tuan-tuan, dia sebenarnya hafaz Al-Quran. Kemuliaan dia tu Allah aja yang tahu. Kita tak tahu. Kita duk kata dia tu guru kampung ya. Tuan-tuan, di sisi Allah mulia dia. Kita tak tahu. Siapa pun tak boleh nak buka kancing baju, pukul dada, kata dia hebat. Tak boleh tuan-tuan. Kita tak tahu. Kita dengan Allah ni, kita di mana ni, kita tak tahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu dia. Kita bila dengar benda-benda macam ni, itu satu keinsafan dia main kat kita semua. Okay. Jadi dalam cerita ni, Allah Subhanahu wa taala sudah bagi tahu dekat kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah habarkan kita apa benda yang menjadi dosa besar yang boleh menyebabkan kena azab kubur dan sebagainya. Pengajaran kedua yang paling besar apa dia? Hati-hati ketika kita istinja. Kita buang air, kita nak bersihkan najis, hati-hati. Buat bagi elok-elok. Jangan sampai kita jadi kena azab dalam kubur. Pakaian kita semua nak kena jaga elok-elok. Dan jangan remehkan, jangan anggap benda ni benda kecil, jangan. Yang ketiga, hadis ni yang beritahu kat kita sayangnya Nabi SAW kepada umat dia. Nabi sayang. Nabi lalu Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi tahu ini tengah kena azab. Nabi tak boleh. Nabi terus ambil pacak tu, Nabi kata depa ni akan diringankan azab. Pasal apa Nabi buat tu? Pasal sayang. Nabi sayang kepada umat dia. Nabi tak mau umat dia kena benda-benda yang macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung tadi. Dia kata yang boleh mendengar tasbih ni semua adalah orang-orang yang kamil, iaitu seperti nabi-nabi, para wali dan sebagainya. Mereka faham dengan tasbih-tasbih itu. Innahu kana haliman ghafura. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dia amat kasih dan amat sayang akan segala hamba-hamba dia. Allah cukup sayang kepada ciptaan dia. Lagi amat mengampun dosa akan hambanya. Tiada disegera akan siksa mereka itu.